Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya nak cuba pakai komputer ni sambil bercakap tapi tak berapa nampak. Tak payah, biasa dah baik. Baik, terima kasih. Yang pertama saya nak tanya kepada Timbalan Menteri lah. Saya rasa cukup yakin bahawa sepatutnya kita mempunyai satu master plan untuk infrastruktur negara, iaitu satu perancangan sistem pengangkutan darat, sistem pengangkutan laut dan juga udara yang telah dikenal pasti lebih awal, dan perancangan kita apa yang kita nak bina dan bagaimana kita nak upgradekan supaya matlamat di sebalik Kementerian Pengangkutan itu akan tercapai. Buat masa ini saya tidak tahu sama ada master plan infrastruktur negara itu wujud ataupun tidak, dan sekiranya wujud saya ingin tahu di mana kita boleh melihatnya dan mengkajinya, dan adakah ianya diupdate setiap 5 tahun ataupun 10 tahun bergantung kepada growth centers yang baru dan perubahan-perubahan yang mungkin berlaku daripada masa ke semasa. Sebab kenapa saya timbulkan persoalan ini ialah kerana apa yang saya melihat yang berlaku khususnya di Lembah Kelang, di mana timbulnya highway bertol secara nampak seolah-olah secara random, dan saya tidak tahu sama ada highway ini dirancang oleh pihak kerajaan ataupun ianya dicadangkan oleh pihak swasta. Dan oleh kerana ianya dicadangkan oleh pihak swasta, maka asalkan swasta yang nak keluarkan duit dan sebagainya, maka kita tak begitu ambil berat dengan perancangan dan pembangunan dan pembinaan highway tol yang baru ini. Saya telah melihat hasil daripada ini beberapa tempat di Kuala Lumpur khususnya, yang dekat kawasan Gombak, dekat kawasan Subang dan sebagainya. Seolah-olah highway dengan dia punya flyover dan interchange tu dah bercelaru dan wujud suasana trafik dan aliran trafik yang criss-crossing dan sebagainya. Maka saya nak tahu juga sama ada highway yang bertol yang dibina oleh pihak swasta ini telah dirangka dan dirancang dan dikemukakan berdasarkan pada master plan pengangkutan itu, ataupun semata-mata atas perkiraan komersial seperti mana yang biasa dilakukan oleh pihak swasta. Dan sekiranya berlaku highway yang jenis yang bertol ini, maka sejauh manakah pemantauan yang dilakukan oleh pihak kementerian untuk menentukan bahawa matlamat yang sebenarnya di sebalik pembinaan highway ini memenuhi kehendak perancangan yang asal, iaitu lancarnya trafik dan sebagainya, ataupun setelah dah selesai maka pihak kementerian pun lepas tangan. Kalau selesai pun tak selesai, kalau selesai pun selesai, kalau tak selesai pun tak kisah, kerana ianya adalah pihak swasta. Kita melihat bagaimana sekarang ini highway tol yang wujud yang daripada dulu, iaitu highway plus, beberapa stretch ataupun beberapa tempat ianya seolah-olah dalam keadaan yang perpetual traffic jam pada hari-hari kerja, iaitu sebagai contoh bagi saya, kalau daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Shah Alam, belah petang tu highway daripada exit Damansara pergi ke exit Shah Alam itu memang crawling lah tiap hari, dan itu adalah merupakan satu suasana yang sepatutnya tidak berterusan, dan kita nak tahu apakah peranan pihak kementerian dalam menangani masalah-masalah yang sebegini. Saya nak rujuk juga kepada apa yang dizahirkan ataupun apa yang dicatat di dalam laporan anggaran perbelanjaan persekutuan berhubung dengan boleh dikatakan sebagai objektif Kementerian Pengangkutan, di mana dalam muka surat 362 aktiviti ke-6 pengangkutan darat menyebut objektifnya sebagai mewujudkan rangkaian infrastruktur pengangkutan
yang bersepadu berasaskan pendekatan supply driven, ya. Lalu ini merupakan satu istilah yang agak barulah bagi saya. Saya tidak berapa memahami satu kaedah pendekatan pembinaan yang dikatakan supply driven. Kita faham bila dikatakan demand driven, ya, iaitu bergantung kepada keperluan dan sebagainya. Tapi supply driven ni adakah ianya bermakna di mana saja tidak ada jalan maka akan dibina, ataupun bagaimana, ya? Saya minta mungkin Timbalan Menteri boleh enlighten saya berhubung dengan perkara ini dan menjelaskan bagaimana dengan kaedah yang sebegini akan menjamin wujudnya satu rangkaian infrastruktur yang boleh dimanfaatkan oleh seluruh rakyat tanpa adanya amalan pengabaian dan peminggiran mana-mana kawasan yang tertentu di negara kita, ya. Turut disebut, ya, kerana benda ni memang dari segi tulisan dan sebutannya cukup cantik, ya, iaitu sistem pengangkutan multi modalism, ya. Ni pun saya tak berapa faham, ya, multi modalism, ya, state of the art, ya, pengangkutan awam dan kargo yang seamless, ya. Semua ini istilah yang mengkagumkan, tetapi sejauh mana objektif yang sebegini telah dicapai. Dan mungkin kebetulan Menteri KPI pun ada, dia boleh komen jugalah sejauh mana Menteri Pengangkutan dan Kementerian Pengangkutan telah mencapai, ya, matlamat-matlamat yang seperti mana yang tertulis di dalam buku yang menjadi rujukan kita sekarang ini, ya. Begitu juga berhubung dengan